Protes-protes dan demonstrasi rakyat secara terbuka mencerminkan rakyat sudah bosan dengan ketidakadilan dan penipuan yang berlaku pada hari ini. Rakyat tidak bodoh dan mudah menerima fakta-fakta rekaan yang jelas menyembunyikan perkara yang hak. Tindakan sebilangan ahli politik menyalahgunakan kuasa, memperkudakan jentera kerajaan semata-mata demi memperkukuhkan kedudukan dan memastikan mereka terus berkuasa. Berikut adalah berita terkini mengenai pelucutan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Kenyataan 2 September 1998, seluruh rakyat negara ini dikejutkan dengan berita pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari jawatan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Tindakan Dr. Mahathir memecat Datuk Seri Anwar dibuat atas alasan kononnya beliau mempunyai nilai moral yang sangat buruk kerana terbabit dalam kegiatan salah laku seks. Tuduhan fitnah yang tidak berasas ini adalah sama seperti yang terkandung dalam buku 50 dalil yang disebarkan bagi tujuan mengaibkan Datuk Seri Anwar. Terima kasih. Saya memang menduga akan berlaku kata dua yang diberikan oleh Perdana Menteri semalam kepada saya, sama ada memilih untuk meletakkan jawatan atau dilucutkan atau disingkirkan jawatan. Saya tidak bersedia meletakkan jawatan kerana saya telah maklumkan berulang kali kepada beliau bahawa memang ada pakatan konspirasi politik yang digunakan di peringkat tertinggi untuk menjatuhkan saya, dan tidak ada alasan yang munasabah, tidak ada kesediaan dan keberanian untuk menghadapi proses demokratik dalam pemilihan parti. Maka dipilih cara yang paling kotor dan jijik, menggunakan jentera kerajaan dan instrumen kerajaan untuk memfitnah, mengesahkan fitnah, mereka tuduhan, memaksa saksi untuk membuat kenyataan palsu dan kemudian dengan sengaja mengaibkan saya dan keluarga saya. Dr. Mahathir yang memecat Datuk Seri Anwar daripada kabinet turut menggunakan Majlis Tertinggi UMNO untuk memecat keahlian UMNO Datuk Seri Anwar. Berbeza dengan kes Tan Sri Rahim Tambicik dan beberapa pimpinan UMNO lain yang disuruh berehat sementara, Datuk Seri Anwar dipecat keahliannya meskipun kesalahannya belum terbukti. Tujuannya hanya satu, iaitu tidak memberi peluang kepada Anwar menandinginya secara demokrasi dalam merebut jawatan Presiden UMNO. Dr. Mahathir berbohong, pemecatan Datuk Seri Anwar dipersetujui sebulat suara. Namun hakikatnya, ada di kalangan ahli majlis tertinggi tidak bersetuju Anwar dipecat. Pemuda aku sebagai Perdana Menteri tentu kuasa mutlak untuk melantik satu jawatan dalam kerajaan, itu hak mutlak Datuk Seri. Tapi bagi saya jawatan politik atau jawatan parti yang dipilih melalui perlembagaan parti, kita semua perlu menghormati. Jika benar ada pertuduhan pada Datuk Seri Anwar, pemuda minta jangan jadikan majlis tertinggi ini sebagai mahkamah untuk kita menjatuhkan hukuman. Jadi pada saya, pada malam ini kalau kita membuat keputusan menyingkir Datuk Seri Anwar daripada UMNO dan jawatan timbalan presidennya, saya fikir adalah tidak adil dan tidak adil sekali-kali. Setiap hari, ribuan manusia menghadiri majlis ceramah dan perhimpunan yang diadakan. Prinsip perlembagaan dicabuli. Kenapa? Orang pikir dia terlalu banyak kuasa, rakus dan ganas menggunakan kuasa. Saya nak kata, nak tangkap
Tuduhan salah laku seks yang mengaibkan Datuk Seri Anwar sudah tentu dipandang serong dari sudut agama. Namun, fitnah yang tidak berasas ini tidak boleh diterima oleh agama yang mengkehendaki setiap tuduhan dikemukakan saksi yang adil dan boleh dipercayai. Syekh Taha Jabir Al-Wani, seorang ulama terkenal sewaktu berceramah di rumah Datuk Seri Anwar, menyatakan pandangan agama mengenai fitnah yang berlaku ke atas Datuk Seri Anwar. Because the honor and dignity, the main part of your personality, Allah subhanahu wa ta'ala by His Sharia, by His law, protected this honor and dignity for the human being and prohibited everything would affect the honor of the people and their dignity. Bring Malaysia as an example and we say, look. Pandangan yang sama dalam isu fitnah ke atas Datuk Seri Anwar turut dinyatakan oleh tokoh agama terkenal Profesor Datuk Harundin. There is something. Bila timbul kasus tentang perkara fitnah besar ke atas saudara Anwar ini, dan saya kebetulan bukan sahabat karib bermaksud selalu berjumpa dengan saudara Anwar. Saya bukan jauh, tapi saya seorang Islam. Semua saudara yang Islam itu saudara saya, dan saya mencari jalan nak jumpa dengan dia. Kali terakhir saya jumpa dengan dia sebelum saya bertolak ke Makkah, on the way ke Makkah. Daripada rumah ke ada beg, masuk dalam kereta, buat pertemuan. Saya boleh bertemu dengan saudara Anwar pada tengah perjalanan nak pergi ke Makkah, sehingga seorang kawan yang dia datang dengan kawan dia jumpa dengan saya, semayang subuh, semayang maghrib dengan dia. Lepas maghrib selesai, dia pegang saya, pegang dia, saya katakan saya nak perhatian dia. Adakah cerita-cerita tentang semua ini fitnahkah ataupun ada kebenaran? Saya mendengar sendiri jawapan dia, yang membohong jawapan itu. Kesemua yang berlaku yang kita dengar itu konspirasi itu. Pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada Kabinet dan Keahlian UMNO tidak lebih daripada helah musuh politiknya untuk melenyapkan karya politik beliau. Peningkatan yang begitu pantas dalam kepimpinan negara menyebabkan beliau dicemburui sebilangan pihak. Tambahan lagi, keprihatinannya terhadap isu-isu kebajikan rakyat menyebabkan beliau mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan rakyat bawahan. Atas keprihatinan dan sifat kepimpinan Datuk Seri Anwar sebagai pemimpin pelajar di Universiti Melaya, beliau membela masyarakat desa yang miskin dalam demonstrasi pelajar di Baling Kedah pada tahun 1974. Dalam usia 24 tahun, kelantangannya membela masyarakat miskin mengheretnya sebagai tahanan ISA selama 2 tahun di kem Kamunting. Beliau seterusnya menjadi Presiden ABIM sebelum menyertai UMNO pada tahun 1982. Walaupun sudah menjawat jawatan nombor 2 tertinggi di dalam kerajaan, prinsip perjuangannya tidak pernah dilupakan. Ketegasannya menentang rasuah menyebabkan sebahagian menteri kabinet dan ahli korporat tidak begitu senang dengan beliau. Kesempatan memangku jawatan Perdana Menteri sewaktu Dr. Mahathir bercuti diisi untuk mengetatkan undang-undang rasuah. Akibatnya, sebahagian menteri kabinet yang merasa terancam dengan akta baru itu mula resah dan gelisah. Mereka melihat Datuk Seri Anwar semakin menggugat kepentingan politik dan peribadi mereka. Justru, mereka merancang untuk menyahkan Datuk Seri Anwar daripada kedudukan kepimpinan negara seterusnya melenyapkan karya politik beliau. Sebab apa mereka takut dengan saya? Saya benci dengan penindasan hak rakyat, rampas tanah rakyat, rampas tanah rakyat. Ada peluang saham sapu, ada peluang kontrak sapu.
aku 2-3 kerat itu, balik-balik muka itu yang dia dapat. Sebab itu dia marah saya. Itu sebabnya. Nawai itu saja. Pengayuk nasi mereka. Nak ambil sampai banyak mana harta rakyat ini? Kemuncak kepada konspirasi mereka untuk menyingkirkan Datuk Seri Anwar ialah penerbitan buku 50 dalil oleh Khalid Jafri yang disebarkan secara meluas dalam Perhimpunan Agung UMNO 1997. Kandungan buku 50 dalil itu berkisar pada pengakuan fitnah dua insan yang diupah, iaitu Umi Hafildah dan Azizan Abu Bakar. Azizan Abu Bakar adalah bekas pembantu Datin Seri Wan Azizah membuat pengakuan kononnya dilewat Datuk Seri Anwar, manakala Umi Hafildah menuduh kononnya Datuk Seri Anwar mempunyai hubungan sulit dengan kakak ipar. Oleh kerana kandungan buku itu adalah fitnah semata-mata, maka Datuk Seri Anwar mengambil tindakan injunksi menyekat pengedaran buku tersebut. Hakim Mahkamah Tinggi memutuskan buku itu memangnya berniat jahat dan fitnah. Malangnya, pihak yang mendalangi penyebaran buku itu tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, lalu hakim yang membuat keputusan ditukar serta-merta. Di atas nasihat Peguam Negara Tan Sri Mokhtar Abdullah, Datuk Seri Anwar membuat laporan polis berkenaan buku itu. Sudah tentunya penulis upahan seperti Khalid Jafri berani memfitnah Datuk Seri Anwar didalangi oleh orang-orang berpengaruh dalam kerajaan. Apa yang menyedihkan, setelah laporan polis dibuat, siasatan polis bukannya menjurus kepada penulis fitnah tersebut, tetapi seolah-olah cuba memerangkap Datuk Seri Anwar. Tidak lama kemudian, Datuk Nala Karupan, rakan sepermainan tenis Datuk Seri Anwar, ditangkap. Datuk Nala yang ditahan di bawah akta ISA atas kesalahan menyimpan peluru diugut dengan hukuman mati supaya mengaku melakukan beberapa kesalahan yang mengaitkan Datuk Seri Anwar. Datuk Nala dalam kenyataan akhbar melalui peguamnya Manjit Singh jelas menyatakan bahawa dia diugut dan dipaksa untuk membuat pengakuan yang mengaibkan Datuk Seri Anwar. Hal ini juga dinyatakan peguam Manjit Singh Dillon dalam keterangannya bahawa Datuk Gani Patail cuba memujuknya bagi mendapatkan keterangan palsu berpihak kepada pendakwa raya bagi mengaitkan Anwar dengan kes salah laku seks. Di dalam keterangannya juga, dia menyatakan kekesalannya terhadap jabatan peguam negara yang cuba berkomplot mempertaruhkan nyawa Datuk Nala sebagai tukar ganti mensabitkan tuduhan palsu ke atas Datuk Seri Anwar. Tuduhan palsu yang cuba dicipta mengaitkan kononnya Datuk Seri Anwar mempunyai hubungan sulit dengan beberapa wanita. Untuk meneruskan gerakan reformasi. Beberapa hari selepas dipecat, Datuk Seri Anwar melancarkan gerakan reformasi di bumi Malaysia. Gerakan reformasi yang dilancarkan bertujuan menuntut perubahan terhadap sistem keadilan, ekonomi dan politik agar ianya tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang memegang kuasa. Pagi jumpa dia, saya tahu tak dia. Tak berhenti punya garanti, tak berhenti. Dia akan hanya berhenti sekiranya rakyat menuntut reformasi dan ini. Gerakan reformasi menuntut perubahan yang dipelopori Datuk Seri Anwar mendapat sokongan pelbagai golongan rakyat jelata. Bermula dari Bukit Damansara di Selangor, kemudiannya ke beberapa negeri di semenanjung Malaysia, perhimpunan reformasi dibanjiri lautan manusia. Orang kata saya anak didik Dr. Mahathir. Yang ni dia. Panglima muda ini mula menyanggah raja yang zalim. Meskipun sudah dipecat, sokongan rakyat tetap tidak berubah. Rakyat tidak mudah terpengaruh dengan fitnah yang disebarkan untuk memburukkan Datuk Seri Anwar. Setiap hari semakin ramai rakyat menziarahi Datuk Seri Anwar menyatakan rasa simpati dan terharu atas pemecatannya. Mengadakan program membasmi kemiskinan. Dalam kerajaan, saya yang paling lantang menentang rasuah di semua peringkat. Kita mau tegakkan
Perhimpunan 20 September 1998 di Masjid Negara ini adalah kemuncak daripada perhimpunan reformasi yang diadakan bagi menuntut perubahan. Saya pemimpin rakyat. Saya bawa reformasi. Selepas beberapa jam di Masjid Negara, Perhimpunan Reformasi secara aman beralih ke Dataran Merdeka yang menjadi simbol perjuangan kemerdekaan rakyat daripada penjajah asing. Kini, penjajahan bukan lagi datang dari bangsa asing, tetapi datang daripada bangsa sendiri yang cuba menjajah pemikiran rakyat. Mereka menyekat pemikiran dan kebebasan rakyat melalui ugutan dan penindasan bagi tujuan menakut-nakutkan rakyat. Desakan jutaan rakyat menuntut perubahan menyebabkan kepimpinan negara semakin terhimpit. Mereka merasakan sekiranya kemarahan tidak disekat, kepentingan mereka akan tergugat. Justru dengan apa cara jua pun Datuk Seri Anwar mesti ditahan agar api gerakan reformasi dapat dipadamkan. Allah Subhanahu Wa Taala kerana rakyat Malaysia sekarang sedar. Mahukan keadilan. Malam 20 September 1998, kumpulan anggota polis menerjah masuk ke rumah Datuk Seri Anwar atas alasan untuk menangkapnya. Last 2 weeks is the beginning of the rise. Rakus untuk menangkap Datuk Seri Anwar ini dianggap sangat keterlaluan. Peguam Datuk Seri Anwar dalam suratnya kepada Ketua Polis Negara sebelum ini sudah pun menyatakan kesediaan untuk menyerahkan Datuk Seri Anwar jika sekiranya beliau akan ditangkap. Namun, permintaan itu dipinggirkan apabila mereka memilih cara yang ganas untuk menahan Datuk Seri Anwar. Anwar registered his protest, registered his anger at the way they came in. Because we've already given a letter to the press. The lawyers, Datuk's team, have given a letter to the IGP that if they want him, we'll send him down there. Like the way we did his political center leader. Malam 20 September itu, satu peristiwa hitam terpalit pada sejarah Malaysia apabila seorang bekas timbalan Perdana Menteri dipukul dan diperlakukan seperti penjenayah kelas pertama. Datuk Seri Anwar dipukul dan dicederakan semasa ditahan di dalam lokap polis di Bukit Aman. Laporan Suruhanjaya Diraja menyiasat kecederaan Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa dalam tahanan polis mengesahkan Ketua Polis Negara Tan Sri Rahim Noor bertanggungjawab mencederakan Datuk Seri Anwar. Tindakan Ketua Polis Negara memukul Datuk Seri Anwar Ibrahim menunjukkan sikap tidak profesionalnya sewaktu menjalankan tugas.
Tindakan Tan Sri Rahim Nor ini mencemarkan kredibiliti dan kepercayaan masyarakat terhadap pasukan polis yang sepatutnya mendukung keadilan. Jika seseorang timbalan Perdana Menteri diperlakukan dengan ganas, apatah lagi nasib yang menimpa rakyat biasa yang tidak mempunyai kedudukan. Rakyat biasa yang tidak mempunyai kedudukan sudah tentu menerima nasib yang malang lagi. Menurut laporan pakar forensik Hospital Kuala Lumpur, Dr. Abdul Halim Manzar, tindakan Tan Sri Rahim memukul Datuk Seri Anwar di bahagian badan yang berbahaya boleh menyebabkan kematian. Tindakan polis juga menahan beberapa sahabat Datuk Seri Anwar dalam ISA seperti Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Zahid Hamidi dan juga Ketua Pemuda UMNO Negeri Sembilan, Saudara Ruslan Kasim. Turut ditahan di bawah ISA beberapa lagi sahabatnya seperti Presiden ABIM Saudara Ahmad Azam Abdul Rahman, Ketua Bahagian UMNO Tumpat, Datuk Kamarudin Jaafar, Timbalan Rektor UIA Dr. Sidit Baba dan juga beberapa pemimpin lain. Antara yang turut menerima kekejaman fitnah konspirasi ini ialah Dr. Munawar Anis dan Sukma Darmawan yang didakwa kononnya melakukan kesalahan liwat bersama Datuk Seri Anwar. Dr. Munawar Anis dan Sukma Darmawan ditahan selama beberapa hari di lokap polis Bukit Aman tanpa diberi kebenaran menemui peguam dan keluarganya sendiri. Tindakan menyeksa Munawar dan Sukma semasa dalam tahanan membuatkan mereka terpaksa membuat pengakuan palsu apabila dihadapkan ke Mahkamah Magistrate di Kuala Lumpur. Akibat pengakuan ini, mereka dihukum penjara 6 bulan. Mereka kemudiannya menarik kembali pengakuan palsu dan mendedahkan bahawa mereka dipaksa dan disiksa supaya mengaku diliwat Datuk Seri Anwar. Keadaan yang sama berlaku ke atas saudara Azmin Ali, bekas setiausaha sulit Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di dalam perbicaraan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, Azmin mendedahkan bahawa beliau juga dipaksa membuat pengakuan diliwat Datuk Seri Anwar. Perbicaraan kes 4 tuduhan rasuah terhadap Datuk Seri Anwar menyaksikan betapa sistem kehakiman negara diperalatkan untuk kepentingan golongan tertentu. Datuk Seri Anwar dituduh kononnya melakukan amalan rasuah dengan menggunakan kedudukan sebagai timbalan Perdana Menteri untuk menghalang siasatan polis ke atas tuduhan salah laku seks dan liwat. Pendakwaan bagi kes rasuah di Mahkamah Tinggi dijalankan oleh Peguam Negara Tan Sri Mokhtar Abdullah, manakala Datuk Seri Anwar diwakili Peguam Raja Aziz Idrus, Gurbachan Singh, Christopher Fernando dan lain-lain. Sesi perbicaraan di mahkamah bukannya menambah kepercayaan orang ramai terhadap tuduhan fitnah ke atas Datuk Seri Anwar, malah menyerlahkan penipuan dan pendustaan kepada rakyat. Saksi-saksi upahan yang dibawa oleh pendakwa raya tidak memberikan bukti yang kemas dan sering memberikan kenyataan yang bercanggah. Pada awal perbicaraan saksi pertama pendakwa, bekas pengarah cawangan khas Datuk Muhammad Said Awang memberikan jawapan yang mengejutkan. Dia mungkin berbohong apabila diarahkan orang atasan. Selanjutnya, keterangan saksi pendakwa Azizan Abu Bakar turut memberikan kenyataan yang bercanggah. Azizan yang muncul di mahkamah sentiasa menutup muka seolah-olah malu dan takut menghadapi realiti berhadapan dengan masyarakat terhadap pembohongannya konon diliwat Datuk Seri Anwar. Azizan Abu Bakar sewaktu ditanya Peguam Bela gagal mengingati nama-nama hotel di mana beliau diliwat sedangkan dia mendakwa
kejadian itu berlaku beberapa kali. Setelah disoal bertubi-tubi, akhirnya dia membuat kenyataan mengejutkan apabila mengaku tidak dilewat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keterangan saksi pendakwa berikutnya, pakar forensik Hospital Kuala Lumpur, Dr. Zarino, juga turut mendedahkan bahawa dia tidak menemui kesan bahawa Sukma Darmawan pernah diliwat oleh sesiapa. Untuk menjatuhkan maruah Datuk Seri Anwar, pihak pendakwa membawa tilam kononnya didakwa mempunyai kesan DNA hasil pelakuan sumbang Datuk Seri Anwar dengan Samsida, isteri setiausaha sulitnya iaitu Azmin Ali. Nyata sekali, tuduhan itu dibawa untuk mengaibkan Datuk Seri Anwar di hadapan masyarakat. Keterangan saksi pendakwa, ahli kimia Lim Kong Boon, juga turut dicabar kesahihannya oleh Peguam Bela Datuk Seri Anwar. Pihak pendakwa sedar bahawa kesnya tidak cukup kuat untuk mensabitkan kesalahan ke atas Datuk Seri Anwar. Oleh itu, mereka bermain taktik kotor meminda pertuduhan. Pertuduhan dipindah semata-mata mahu menyelamatkan kes mereka yang hampir runtuh. Pindaan tuduhan rasuah terhadap Datuk Seri Anwar tidak lagi membebankan pendakwa raya untuk membuktikan sama ada salah laku seks benar berlaku. Keadaan ini ternyata bertujuan memberi kemudahan kepada pendakwa raya memastikan Datuk Seri Anwar terus dipenjara. Datuk Seri! Akibat daripada pindaan tuduhan ini, Hakim Agustin Paul secara mudah mengenepikan fakta kes yang membabitkan salah laku seks dan juga konspirasi politik melalui keterangan saksi. Saksi-saksi pembela yang cuba dibawa oleh peguam tidak diberi kebenaran untuk tampil atas alasan tidak relevan. Peguam Manjit Singh yang ingin membawa bukti niat jahat pendakwa raya yang ingin mensabitkan Datuk Seri Anwar dalam kes Datuk Nala juga ditolak mentah oleh hakim. Begitu juga dengan tip rakaman perbualan Umi Hafilda yang menyebut tentang konspirasi menjatuhkan Datuk Seri Anwar juga ditolak menjadi bukti mahkamah atas alasan tidak relevan. Pindaan tuduhan ke atas kes kedua iaitu kes liwat ke atas Azizan yang didakwa kononnya dilakukan Datuk Seri Anwar dan Sukma turut mendedahkan pendakwa raya berniat jahat untuk mencipta pertuduhan ke atas Datuk Seri Anwar. Pada awalnya, Datuk Seri Anwar dituduh meliwat Azizan pada 1994. Namun, tuduhan itu dipindah pada tahun 1992 atas alasan kesilapan menaik. Pendakwa raya memindah tarikh itu kerana mendapati ianya bercanggah dengan kenyataan Azizan tidak diliwat pada tarikh tersebut. Pakatan jahat pendakwa raya terserlah apabila Peguam Bela membuktikan pada tarikh tuduhan itu apartmen Tivoli Villa masih belum siap dibina. Akhirnya, pendakwa raya tanpa segan silu meminda tuduhan untuk kali ketiga. Tuduhan dalam kes liwat ini tidak lebih daripada usaha pihak tertentu untuk menjatuhkan maruah Datuk Seri Anwar.
Walaupun mereka sudah berjaya mengurung Datuk Seri Anwar dalam penjara selama 6 tahun, kerakusan mereka tetap diteruskan untuk mengaib dan memalukannya. Mereka tetap ingin memisahkan Datuk Seri Anwar daripada rakyat yang sentiasa mendukung perjuangannya menuntut perubahan. Walaupun jentera kerajaan dipergunakan sepenuhnya dalam perbicaraan ini, ia tetap mendedahkan penipuan dan pendustaan. Protes-protes rakyat menuntut keadilan dan kebebasan bukan hanya semata-mata membela individu. Malah, kecaman dan protes rakyat mencerminkan kebosanan mereka terhadap sistem pemerintahan kerajaan yang tidak adil dan tercemar. Protes-protes dan kecaman rakyat bukan disambut tindakan memperbaiki keadaan, malah mereka bertekad untuk menongkat langit dengan menyalahgunakan jentera kerajaan yang ada padanya. Tembakan gas pemedih mata dan pukulan cota yang memercikkan darah merah membuktikan betapa kental jiwa rakyat inginkan perubahan. Tekad rakyat bukan sekadar menuntut supaya sistem yang lapuk dan zalim dihapuskan, tetapi mereka juga mahu keadilan menyeluruh dilaksanakan. Rakyat yang menuntut perubahan tidak kira lelaki, wanita dan orang tua terus dizalimi dengan tindakan ganas dan tidak berperi kemanusiaan. Desakan dan perjuangan rakyat menuntut keadilan dijelmakan melalui wadah Parti Keadilan yang ditubuhkan untuk meneruskan agenda perubahan. Perjuangan keadilan ini berlandaskan perlembagaan dan perjuangan keadilan mengundang kerjasama parti-parti politik lain dan pertubuhan bukan kerajaan yang mendukung cita-cita keadilan yang sama. Akan menerima siapa sahaja yang berkongsi semangat menegakkan kebenaran dan keadilan. Tuan-tuan dan puan-puan, keadilan adalah wadah rakyat menuntut pembaharuan. untuk merakamkan penghargaan yang setulusnya. Marilah kita bersyukur kehadrat Allah SWT yang telah menyatukan hati kita untuk semua berhimpun di Dewan ini pada pagi yang sejarah. Kita berhimpun di pagi ini untuk memenuhi tuntutan rakyat yang mahukan keadilan. Tuntutan bangsa Malaysia. Sesungguhnya, agenda perubahan adalah satu tekad mencari keadilan yang semakin luput dan pudar dalam kamus kesejahteraan rakyat Malaysia. Agenda perubahan adalah perjuangan rakyat menolak segala bentuk penindasan dan kekejaman yang dilakukan ke atas jiwa yang merdeka. Keadilan adalah cita-cita rakyat yang disatukan dalam satu perjuangan. Teman yang dicari selama ini telah ku temui. Dengannya di sisi perjuangan ini senang diharungi, bertambah murni kasih ilahi kepadamu Allah. Ku panjatkan doa agar berkekalan kasih sayang kita kepadamu teman. Ku pohon sokongan
cepat semua. Kau panggil satu-satunya yang tersisa, pemimpin tercinta. Jujur, lugu dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Malaysia. Hujan air mata dari pengusut negeri saat melepas engkau pergi. Berjuta kepala tertunduk halu, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang batinmu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu. Berjuta bangga, berhimpun doa dari kami yang merindukan orang sepertimu. Hujan air mata dari pengusut negeri saat melepas engkau pergi. Berjuta kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang batinmu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu. Berjuta bangga, berhimpun doa dari kami yang merindukan orang sepertimu.